Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita ke studio. Pemain ke-12, rakan-rakan saya Amin Fuad dan juga Jufri Juki, Amir Arafat dan juga Izzy Nazri. Ingat nama. So dah lama kita tak kembali bukan ke studio tetapi kembali merakam episod-episod tentang bola sepak Malaysia. Hari ini debat bola episod 119. Sudah lama sebenarnya. Macam sinetron tau, 119 tu sebenarnya kan. Tapi itulah, aku rasa kita kena bagi tahulah sebab kita dah lama orang kata dah menyepi. So kami nak mohon maaf selama kita menyepi selama aku rasa lebih kurang 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih. Kami ada komitmen masing-masing yang kami kena fokus. Ya. Amin nampak tak lama Amin tu. Dia hilang kata-kata. Lama tak berhadapan dengan kamera macam sebenarnya. Amir pun bawa balik pada Singapore. Itu lagi tak tahu dia buat apa kan. Dia bawa balik quarantine settle semualah kan. Hari ni kita nak bercerita tentang kegagalan Harimau Malaya di Piala AFF yang baru-baru ni baru berakhir. Tak adalah baru berakhir. Thailand muncul juara. Yeah. Dekat sebulan dah. Menewaskan Indonesia. Aggregate berapa? 4-2 ke 5? 6-2. 6-2. 4-0, 2 sama kan. So 6-2 dan kita tewas di peringkat kumpulan. Kita tewas kepada, ingat nak cakap kita yang tewas dengan Thailand tu je. Tak ada. Malaysia tewas kepada Vietnam dan juga Indonesia hanya mengumpul 6 mata. Betul. Kita menang dengan Laos, dengan Cambodia. Tu pun kalau tak menang tak tahulah. Betul. So kita nak cerita kegagalan ni. Bila kita nak cerita kegagalan ni, tu yang tak best tu, kembali-kembali je nak cerita kegagalan, bukan nak cerita kejayaan. Betul. Ni confirm lah Amir marah ni yang gini. Baju ni pun baru dapat ni. Pasal baju champion. Aku tanya Jufri, macam mana kau tengok keseluruhan persembahan Harimau Malaya dekat Piala AFF ni? Keseluruhannya amat tak baik. Untuk pendek, kita gagal untuk merancang dan kita merancang kegagalan. Cukup. Itu edisi kali ni. Gizi, macam mana? Dari segi persembahan lah, macam mana kau tengok pasukan Malaysia, skuad yang pergi untuk bersaing ni? Okey, kalau tengok kita diundi, boleh dikatakan dalam kita duduk dalam kumpulan B. Boleh dikatakan kumpulan maut lah sebenarnya kan. Kau cakap dulu tak maut. Maut pasal ada Vietnam. Itu pilihan aku. Korang yang kata group another one is maut, yang Thailand semua, yang ada Thailand, Singapore semua kan. So personally bila kau tanya aku, okey lah, kalau kita nak tengok recap balik lawan Laos, lawan Cambodia, jujur aku cakap Laos dengan Cambodia tu sebenarnya bukan level Malaysia. Macam Cambodia aku difahamkan persediaan mereka di AFF pun dia lawan dengan Guam. Okey, Guam pun kita tahu betapa rendahnya Guam ranking dia kan. Kita tak boleh nak bangga sangat bila kita lawan dengan Cambodia juga Laos sebenarnya. Tetapi ujian sebenar kita pada Indonesia dan juga Vietnam. Sepatutnya Indonesia pun tak. Sepatutnya Vietnam bagi aku. Okey. Patutnya ujian daripada apa yang kita dah lalui 2-3 tahun lepas. Fair enough lah bila kau cakap macam tu. Betul lah. Patutnya Indonesia bukan lawan kita lah. Betul. Tapi cerita dah terbalik untuk merungkai ataupun untuk kita simpulkan persembahan Harimau Malaya, sebenarnya kita berada di paras yang bukan paras kita lah, level kita. Macam Amin sendiri cakap, Indonesia bukan lawan kita, tapi kita kena bantai dengan Indonesia. So apa yang telah berlaku sebenarnya? So kalau tanya aku, memang daripada perancangan kita, persiapan kita, even pemilihan pemain juga ada isu menjadi bahan bualan di kalangan penyokong. Itu semua kita dah tengok from starting tu sebenarnya dah ada kegagalan, cacah merbah sikit lah, kelang kabut, cacah merbah, huru-hara kat situ kau boleh nampak kan. Ditambah pula bila kita decide untuk bawa 24 pemain tu pula ada di kalangan mereka terlibat dengan kuarantin, kecederaan, lateness, Diongkul tiba lambat. Kemudian kita pula nak mohon tambahan persiapan itu sebenarnya sangat tak cantik Min. Honestly sangat tak cantik. So kalau itu persembahan yang kita disajikan, so kita kena redok. Itulah dia. Kalau aku tengok sebagai persembahan atas padang je lah aku rasa dalam 4 perlawanan tu, kalau korang tengok balik line up, semua bertukar-tukar. Kita tak dapat pemain yang betul-betul. Aku rasa Tan Chee Ho sendiri dengan skuad yang dia ada 24 pemain tu, dia tak dapat dengan COVID, dengan kecederaan apa, dia kelewatan tak dapat, pemain. Bagi aku dia tak dapat, dia tak tahu apa dia punya strongest squad lah. Yang aku agak pelik
bila pemilihan pemain itu berlaku, aku first time tengok ni Mukhairi dengan Bad main kat tengah tu sebenarnya kan. Mula-mula tengok macam okey. Itu pun okey sebab apa? Lawan Laos kan, lawan Cambodia. Nampak macam Pirlo pula. Nampak macam solid lah kat tengah ni kan. Tapi kena ujian sebenar tu, dua-dua tu tak boleh lah, tak cun lah bagi aku kan. Punca utama lah, adakah pemain ke, Tan Cheng Ho ke, siapa ke? Dekat sini kalau kita nak kata punca utama tu susah juga sebab bagi aku banyak punca. Banyak punca. Okey lah, beberapa punca utama bagi kau lah. Beberapa punca yang kita boleh ketengahkan kat sini. Salah satu dia kepadatan jadual tu yang tidak tersusun lah, tak membantu juga. Aku rasa pemain kita pun baru habis, ada few pemain yang dipanggil macam Kenny Palraj tu pun semua last minute dapat, baru habis daripada Piala Malaysia semua. And then ada few pemain daripada yang dipanggil daripada squad-squad macam JDT sendiri pun tak dapat nak turn out sebab kesihatan lah, masalah kesihatan sendirilah. Lain daripada tu aku rasa selain daripada Tan Cheng Ho punya pemilihan sendiri yang aku boleh doubt tu sendiri, aku rasa kelab-kelab MSL yang lain pun tidak memberikan bantuan yang sewajarnya lah. Tactical aku rasa terlalu banyak, dan mungkin sebab tu antara sebab kenapa ada satu tiba-tiba so-called badan siasatan bebas. So bagi kau punca utama dia adalah persiapan tak cukup? Persiapan tak cukup pada awal, Min. Kalau 2 minggu kau bagi pemain kepada Tan Cheng Ho untuk baru masuk 2 hari je kot, 2-3 hari. Aku rasa less than that lah. Diorang masuk 2 minggu, and then after that few players baru register masuk untuk full squad. Aku rasa dan tak ada friendly match. Okay lah, yang tu betul. Cumanya aku punya argument, setiap kali kalau pasukan kebangsaan dipanggil, memang selalunya kita susah nak dapat training camp. Betul. Selalunya gap pun 5 hari, 4 hari kan. Selalunya kalau kau tengok, tapi di Eropah tu berbeza lah sebab diorang punya kalender berbeza kan. Tapi cumanya kalau kita anggap AFF ni sebagai macam World Cup kita ataupun Piala Dunia di Piala AFF, sepatutnya macam contoh pemain nak pergi Euro ataupun apa World Cup mesti ada macam training camp kan. Cuma kita tak ada benda tu. Cuma aku tak tahu macam mana kita nak treat Piala AFF ni sebenarnya. Sebenarnya itu satu persoalan yang menarik sebab bila lepas letaknya jawatan Tan Cheng Ho, keluar pula sasaran dia final, and then as if like macam korang dua cakap Caca Merbah tak ready untuk semua benda ni. Ini menunjukkan sebenarnya pada awal tiada persiapan yang lengkap. Sebab tu aku merujuk balik tadi tu kepada MFL sendiri pun tak nampak benda ni. Mungkin tak ada daripada FM sendiri. Kita nak untuk pemain kita ready, so you tolong arrange perlawanan akhir ni sekemas yang mungkin, sebab mungkin kita perlukan pemain untuk berada di training camp. Kita nak readykan beberapa friendly match. Tapi tak sempat sebab Piala Malaysia dia orang kena habiskan juga. Exactly. Kecuali format Piala Malaysia tu diubah. Exactly. Maksudnya tiba-tiba awal you cakap, hujung bila dah habis kempen kita nak final. Sebelum tu apa you cakap? Tak ada benda ni. Benda ni tak ada dalam plan. AFF tak ada dalam plan. Kalau kita melihat dalam, pada akulah, aku okey kita kalah dalam group stage ni, bukan first time. Betul. Bukan first time. Tapi kalau kita melihat bigger picture, ialah perlawanan pusingan akhir kita. Kalau kita tinggalkan Tan Cheng Ho, tinggalkan group ni sekarang, kita terkapai-kapai, kita tak ada coach. What's the next for the next 2-3 itu kita months? akan cerita next lah kan. Okay, untuk kau Juf, apa kau rasa? Macam Amir dia cakap cerita pasal persiapan. Untuk kau apa punca utama? Okay lah, Amir dah sentuh persiapan dan sebagainya. Banyak key sebenarnya punca untuk aku juga adalah, salah satunya adalah key player jugalah. Ini memang favourite aku lah. Key player kita kalau tak ada. Kebanyakannya aku macam kau cakap tadi, kita first 11 kita berubah-ubah tu satu. Aku nampak Coach Tan cuba bermain dengan edisi kali ni 4-1 pun kadang-kadang ada juga nampak macam tu. Tapi selalunya yang DM tu satu, dan itulah kenapa aku cakap key player. DM tu satu tu hanyalah Bad. Sebenarnya kalau bayangkan Bad sendiri injured, kita dah tak ada dah sebenarnya. Mungkin key player yang banyak key player kalau nak sebutkan. Kalau kita bila kita tengok AFM ni, kita cakap mana kehebatan kita 2018, 2019. Kena ingat masa tu ada Fariza Malias. Semua key player aku sebut ni, Corbin Ong, Matthew Davis, Brandon Gunn, Azam Aziz, Syamir Kuti. Nama-nama ni adalah orang yang bila first 11 dia tak ada, akan ada, maksudnya kalau Brandon tak ada mungkin akan digantikan Squad depth tu sedap lah. Syamir. Kalau Syamir Kuti tak ada, mungkin ada Azam Aziz. Betul. Tapi semua ni tak ada bagi aku. Sebab tu aku cakap pasal key player. Aku tak sebut lagi lah yang kau tertinggal, tapi bagi aku anggap player-player ni sangat penting. Correct.
Kalau nak tambah sikit juga, ada juga orang cakap apa ni kita kurang time, apa ni nak gel macam Amir. Aku nak tambah sikit, kena ingat juga macam ada juga ada sesuatu macam cara tip sendiri pun dia join lambat. Betul? Tapi dia key player. Aku cakap tapi key player tu penting. Tapi dia pergi. Tapi kita key player kita tak ada pun. Kat mana pemain macam Farizal, Corbin Ong, Afiq Fazail, Naksu Insa, Sumare tak dipanggil. Nazmi Faiz yang dipilih sebelum ni pun juga tak dipilih. Mungkin Nazmi Faiz faktor tak cukup minit lah. Syamil Kuti pun tak cukup minit, tak terpilih. Ada juga baru pulih kecederaan lah Syamil. Syamil mungkin baru pulih kecederaan. Okey, ni nama-nama yang aku sebut ni, ada orang kata pemilihan ni ada orang kacau lah, apa kita tak tahu benda tu, ada orang kata tangan gaib benda tu. Wallahualam aku tak tahu benda tu kan. Ada kacau pemilihan Tan Cheng Ho ni. Okey, ni aku cakap pasal pemain tadi. Contoh, ada juga pemain-pemain macam Badrul Baqtiar. Aku tak setuju. Aku lebih suka Safiq Rahim berada di situ. Safiq Rahim lebih banyak, bukan aku nak kata Badrul Baqtiar lebih banyak pengalaman, tapi aku rasa Safiq Rahim berada di kelab yang lebih baik daripada Badrul Baqtiar. Itu salah satulah. And then ketiadaan Azam tadi, mungkin faktor persembahan dengan Pahang. Syarul Nazim, pemain baru, Syarul Nizam, Zafri Yahya, Liridon, Daniel Ting. Kita struggle sebelah kiri Syami Safari. Tapi kita still tak panggil. Ini Tan Cheng Ho lah. Ada tangan gaib yang tak nak panggil Daniel Ting juga, aku tak tahulah kan. Daniel Asri antara nama yang disisihkan. Terus bagi aku tanda tanya lah benda ni kan. Kecederaan, kita tengok kecederaan pula Brandon Gunn, Matt Davis, Akram, Kenny Palraj, Ramadan, semua cedera yang sebelum ni pernah dipanggil oleh Tan Cheng Ho. Ada pemilihan yang mungkin Tan Cheng Ho nak tapi tak dapat. Ada yang cedera, ada yang tak perform. Mungkin Azam, aku paling terkejut Azam lah. Walaupun dia main Pahang teruk, tapi aku still rasa dia kerap bermain. Aku still rasa, aku tak tahulah, mungkin Tan Cheng Ho rasa dia tak perform untuk pasukan Pahang. Mungkin lah. Kalau kita tak nak bagi pemain terbaik untuk pergi lawan AFF, bagi aku baik kau hantar pasukan bawah 23 tahun je. Satu, budak-budak ni akan dapat pengalaman. Nombor dua, kalau kalah pun kita tak adalah marah sangat. Budak-budak ni dapat pengalaman. Nombor dua, kita dapat besarkan kita punya pool of player. Pool of player, kita punya orang kata kelompok pemain. Ni kau hantar bukan the best team ni. Aku setuju dengan kau cakap tu. Memandangkan kalau ini pemain yang ada, regular player yang bermain dengan Tan Cheng Ho tak dapat main, so hantar je lah 20. Tapi kena tukarlah sasaran tu sikit kan? Sebab target FF katanya nak berada di peringkat final. Jadi kalau dia hantar 23 tu, tak boleh lah target final. Mungkin lah, aku tak pastilah, tapi mungkin disebabkan sasaran final itu yang menjadi KPI untuk Tan Cheng Ho, terpaksa layan pemain yang ada lah untuk diolah di taktikal di atas padang. Wajar pemain dipersalahkan? Pemain tak ada jiwa, atau kau rasa pemain sudah lakukan yang terbaik? Bila bercakap atas nak menyalahkan pihak yang mana, tidak boleh letak 100% lah di atas bahu pemain. Sebab pada aku, kesilapan pemain itu hanya berlaku di atas padang tersebut. Macam mana Jo? Kau setuju dengan Izzy? Ataupun kau rasa pemain tak ada jiwa? Bagi aku tak adil langsung untuk salahkan pemain bila kita mungkin aku faham aku ada juga baca komen dan sebagaimana, dan aku sendiri tengok game, mungkin ada orang kata lenggok pemain yang nampak tak berapa bersemangat. Tapi macam Izzy cakap, sebab benda basic kat dalam pasukan, persiapan dan sebagaimana tu penting, dan dia akan mengganggu gugat emosi dan sebagaimana. So kau tak boleh, bila kau nampak end product tu apa yang ditunjukkan oleh pemain, untuk kes ni kita nak salahkan pemain tak boleh. Sebab bagi aku selaku pemain profesional, diorang dipanggil, ada yang datang, so fair enough. Bagi aku ada yang betul-betul menerima panggilan kebangsaan tu, they are professional. So dia sahut cabaran tu. Bagi aku of course yang aku nampak dia bagi yang terbaik. Tapi of course lah, macam cakap, ada benda faktor-faktor gagal perancangan tu membuatkan emosi mereka terganggu dan sebagainya. Pendek kata senang macam ni lah. Tak adil untuk kata diorang main. Memang tak adil, tapi itu je kemampuan diorang. Aku baru nak cakap, itu je kemampuan dia. Pemain ada limit. Kalau kau panggil Badrul Baqtiar, lepas tu kau harap dia main macam, tak payahlah bak tu. Kau harap kalau di Pola kat depan tu, kalau kita tengok peringkat, sebenarnya di Pola dipanggil tu untuk bantu kita peringkat ni. Aku akan di Pola tu dipanggil untuk menakut-nakutkan defend Vietnam. Rupanya defend Vietnam tak takut langsung. Oh ilah, aku dia tak takut kau tu. Rupanya berjambang, bertetu, Pola yang takut. Di Pola yang takut. Ilah, dah terbalik. Tapi betul lah, pemain ada limit. Kan, kalau kau panggil kualiti yang macam tu, kualiti macam itulah yang kau dapat. Betul lah. So kau sebagai contoh, macam aku cerita lagi macam Syami dia selesa bermain sebelah kanan. Betul. Dah lah untuk Selangor dia main macam tai. Betul. Kan? Lepas tu tiba-tiba wakil negara kau bagi dia main belah kiri. Betul.
kau ada Daniel Ting, ada Corbin Ong. Corbin Ong kita tak tahu kenapa dia tak dipanggil. Matt Davis kita tahu cedera. Corbin Ong tak tahu. Question mark ataupun tanda soal lah. Lepas tu Daniel Ting tak dipilih. Perform baik untuk pasukan KL. Betul. So aku tak salahkan Syami. Betul. Dia berada di situ sebab dia kena bermain di situ. Itu je lah mampu dia. Itu je mampu dia sebelah kiri kan. So sama juga macam Bat. Okay lah, Bat kita boleh cakap dia status legenda. Dia main DM. Tapi untuk Kedah dia main advance sikit. Dia pemain tempatan yang skor paling banyak lah. Tapi sampai bila kau nak harapkan Bat? Ada pemain macam Afiq Fazail lebih baik. Ataupun mungkin Naksu Insa. Okay, Kenny dengan Akram injured lah. Azam tak dipanggil. Sampai bila kau nak harapkan Bat? Bat pun ada limit dia juga. Kan? So Dia cakap dia buat tak terbaik pun mungkin itu habis mampu lah. Itu habis mampu lah. Laos tu dah nampak terubah gila babi lah. Sebab ada lah. Ada. Kalau main Liga Laos lah. Aku nak masuk pasal masalah penyerang yang sering kali kita nak sentuh lah. Setiap game berbeza. Luqman Hakim ada start, lepas tu ada yang Di Paula start, ada yang Syarif Fikri tak start lah, tapi Syafiq Ahmad start last game. Macam mana korang tengok masalah penyerang ni? Ke sama je jawapan korang? Copy paste lah daripada yang dulu ya. Alah, benda ni bukan rocket science pun. Aku rasa masalah penyerang ni dekat negara ASEAN ni memang antara masalah utama lah sebab kan. Kalau import kan. Import. Sebab kalau kau tengok, kita ambil 2 finalis lah. Striker Indonesia Dedik Setiawan dekat main untuk Arema FC, dia deploy as right wing sebab dia di belakang Carlos Fuentes, Rasil Danda. Dia berada di belakang Diogo untuk biji patung. Aku rasa bukan masalah, tapi masalah dia ialah bila kita tak ada satu player pun yang diberi peluang dan kompetitif enough untuk berada di situ. Tetapi kita cuba solusikan benda tu dengan Dipola, pun tak menjadi juga. Yelah, tak, Dipola ni okey lah. Okey, macam Luqman, kita tahu, aku pun benda ni copy paste lah. Kita tahu dia main untuk bawah 23 tahun pasukan KV Kotrek. Dia train dengan first team lah. Aku rasa terlampau awal lah kau nak letak dia sebagai penyerang utama. Letakkan expectation dekat dia 19 tahun untuk main untuk negara ni. Dia punya pressure ni macam mana ni? Aku rasa tak patut. Tu satu. Kita tengok Syarif Fikri bergelut dengan kecederaan. Aku rasa dia 10 penampilan untuk Selangor first season dia ataupun season pertama dia, itu pun banyak sebagai pemain sub lah, super sub masuk sebagai pemain simpanan. Dia jaringkan berapa? 1 gol je kot. Lepas tu dia main belakang Ifadayu, tak pun dia main left wing ataupun right wing kan. And then kita tengok Syafiq Ahmad pun kurang minit permainan. Aku rasa dalam banyak-banyak ni Syafiq Ahmad paling berpotensi untuk lead kita punya. Sebelum ni pun memang Syafiq Ahmad pun kan. Sebelum ni pun memang Syafiq Ahmad. Tapi sebab dia pun tak fit, main pun kurang tapi dia nampak paling yang ada potensi lah. And then kita Dipola. kita mengharap Dipola ni teruk barisan yang kau sebut tadi sebenarnya I mean banyak kekurangannya kan. Tak, rekod dia, beliau hanya bermain 3 kali dengan merekodkan 4 minit masa bermain dalam liga. Tapi lepas tu kita mengharapkan dia untuk negara. Macam mana dia dekat peringkat kelab pun dia tak meletup. Lepas tu kau harap dia meletup dekat peringkat dekat sini tu, itulah bila kau menghuraikan, kau buat satu statement yang semua orang tahu. Tapi persoalan kat sini, kenapa dia masih lagi dalam squad? Kenapa tak ada penyerang lain ke dalam peringkat Liga Perdana? Ataupun tak payah main penyerang lah. Macam kita pun dah bercerita sebelum ni. Faisal Halim ke siapa ke main depan. Betul tak? Okey, pengurus pasukan kebangsaan Yusof Mahdi. Ni quote dia dia punya quote dia. Berkata, kami mengharapkan dia Di Paula mampu melakukan sesuatu kerana ini adalah peringkat ASEAN. Kami jangka dia boleh meletup dalam Piala AFF. Keupayaannya tidak seperti yang kami harapkan. Sumbangannya tidak sampai seperti yang kami minta. Peluang wajar diberikan lagi lepas ni. Rasa Jom macam mana? Mungkin ASEAN Cup ke SEA Games ke belaan Rai. Tak perlulah. Aku rasa by this time cukup dengan isu-isu yang hangat sekarang ni, kita yang lebih penting yang aku nak sampai kat sini, pihak-pihak yang sepatutnya di KFM perlu tahu yang penonton zaman sekarang ni lebih bijak. Betul, bagi aku dah different. Kau dah tak boleh treat FM, dah tak boleh treat penonton dan sebagaimana macam tak tahu apa lah. Orang tak tahu lah. Kita tahulah nak buat apa dengan dia tak. Bagi aku penonton pun dah banyak membaca kan. Betul. Benda-benda tu, dan bagi aku itulah cukup lah. Kau buatlah permohonan dekat Dipola terus. Cakap tak dia gini. Kita tahu kesian Z Dipola dapat
DM banyak-banyak dia penyokong Malaysia, kau tahu tak? Tak apalah itu. Tapi dia tak salah sebenarnya. Faham tak? Dia tak, macam Amin cakap, dia dipilih. Dia pun tante dia pun macam tanya, kenapa kau Tak. aku main je lah macam biasa. Pun dah tua dah. Salah ke dia tu pergi, dia tahu cakap dia ada profesional. Dia panggil dia pergi. Pada aku, yang aku nampak apa yang berlaku pada naturalisasi punya program di Malaysia ini, kita banyak tergesa-gesa. Dipola bukan first failure kita untuk naturalisasi. Pada aku lah. Ni ada yang kedua. Dan tentu bagi aku yang first tu dah tentu Liridon. Kan? Liridon kita bagi dia kerakyatan kan. Kita bagi dia naturalisasi. panggil pun kan? Tapi tak panggil. Bro, Nakso Insa pun naturalisasi ke? Betul. Tapi walaupun mak bapak dia, atuk nenek dia ada Malaysia ke apa, tapi sama juga. Mana dia? Pada aku ini adalah perancangan tergesa-gesa, terburu-buru, nak cepat, fast winning, something like that lah kan. Dan timbalan Presiden sendiri Yusof Madi kata apa? Kita harapkan dia, tapi maksudnya bila dia kata harapkan dia tu maksudnya apa? Mesti ada something fast winning yang persatuan hendakkan, tetapi gagal benda tu. Kenapa peluang itu harus diberi lagi? Pada aku cukup kan. Aku rasa Dipola memang perform sebelum ni, aku akur di Selangor, di Perak, di KL memang perform. Okey, memang perform. Tapi performance dia makin menurun. Tak perform sangat. Bagilah Dah sikit. turun lah. Dah turun lah maksudnya. Dah turun dah. Masa- bagilah sikit yang dia masa- pasal dia main dengan Kareka kan time tu kan. Yelah, tapi masa yang Selangor tu, yang gempak tu, yang Ankara Messi. Ankara Messi tu. Angkara Messi. Apa tak tahu Angkara Messi apa tu. Okey, baik, cerita dia, kita tahu dia ada rekod yang bagus di Liga sebelum ini. Tapi rekod dia makin lama makin menurun. Yang meningkat hanyalah umur. Jadi kewajarannya tidak wajar lah pada aku kan. Prestasi menurun, umur meningkat. Apa yang kau boleh bagi kat Ada data lagi padang tu? satu yang meningkat. Apa yang meningkat? Ankara Messi tu. So aku rasa, tak tahulah, korang rasa macam mana? Ya. Apa korang rasa kat luar tu, apa punca utama, ataupun korang boleh bagi tahu kita orang, ataupun korang rasa di Paula wajar lagi diberi peluang, macam tak setuju dengan Izzy kan? Boleh komen dan insyaAllah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Terima kasih kerana menyokong kami. Sekali lagi nak minta maaf yang kami kembali untuk bersiaran kali ini sebelum ni kami berehat, dan terima kasih kerana sentiasa menunggu dan menyokong. Ya, betul. Ada yang menunggu kan. Tapi kami di social media update. Cuma di YouTube saja tak lah kan. Perbualan itu ada berlaku di Twitter, ada berlaku sedikit di Facebook kan. Cuma di YouTube sajalah, video tak dapat nak dikeluarkan kan. Korang rindu kan, Izzy kan. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.